A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 188 Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samad. Baik, dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samad itu, nahnu tariqatuna hazihi al-dhillu wal-inkisar walau unasum min ahli al-madinati lahum kalamun yaqa'una bihi ala ba'di talamizatina lataraktuhum yamshuna fil aswaki wa alaihim husnul thiyabi wa akhrajtu hubbad dunya min afidatihim. Artinya, kami ini, kata Syekh Muhammad As-Samad, yang itu guru kepada pengarang kitab ini, Syekh Abdul Samad ni. Jadi Syekh Abdul Samad menukilkan kalam guru dia, iaitu Syekh Muhammad As-Samad. Yang ni tarekat kami, orang yang ahli sufi ini, yang ni tarekat kami, yang ni tarekat perjalanan ahli tasawuf lah. Yang ni perjalanan tasawuf lah, iaitu merendahkan dirinya, yakni tawadhu. Jadi tarekat kami, kata Syekh Muhammad As-Samad, perjalanan tarekat kami adalah bersikap tawadhu. Tawadhu ni artinya rendah diri, rendah hati, rasa hina diri, tidak menyombongkan diri, tak rasa lebih diri, tak rasa diri lebih daripada orang lain.
Itu tawaduk. Sebab itu antara pesan-pesan guru kami, kalau yang pendek tapi sangat terkesan pada hati para murid ini, iaitu kata-kata guru kami, mudah dia tapi maksudnya lebih kurang lah, iaitu jangan merasakan diri kita ini lebih baik dari sesiapa pun. Itu antara pesan guru kita. Perkataannya mudahnya, tapi intipati dia tu, daripada kalam dia tu cukup bermakna dalam tasawuf. Jangan merasa diri lebih baik dari sesiapa pun secara umumnya. Jadi itulah hakikat tawaduk. Tapi kadang-kadang setengah orang yang ada akalang, dia banyak soal sikit lah. Dia kata takkanlah kita nak rasa kita ni tidak lebih baik daripada orang kafir pula. Ini kata-kata umum. Kenyataan umumnya, secara umumnya jangan kita rasa lebih baik dari sesiapa pun. Secara umumnya, secara perinciannya, tengok keadaan lah pula. Cuma nak kabarnya, kalau ada orang ni, kalau tak senang dengan tasawuf ni, dia cari lubang macam-macam lah. Takkanlah kita nak rasa kita ni tidaklah lebih baik daripada orang kafir pula, ataupun kita ni tidaklah jadi lebih buruk daripada binatang pula. Macam-macam. Tapi sudah dijelaskan dulu. Syekh Abdul Samad dalam kitab ni sudah menjelaskan pada waktu membahaskan tentang sifat tawaduk ataupun sikap takabur yang lawannya tawaduk, iaitu kata-kata ahli tasawuf ni, bila mereka kata bahawa kita hendaklah merasa kita ni hina daripada sesiapa jua pun, sebenarnya dari segi-segi tertentu. Kalau kita dengar kafir, kata-kata tu terpakai. Demikian juga kita dengan binatang terpakai. Yang ni dari sudut-sudut tertentu, memang kita ni adalah, kita ni lebih dari sudut-sudut tertentu. Kita ni lebih rendah. Dari segi mana? Kita ni contohnya, kalau kita banding dengan orang kafir, dari segi kita orang mukmin, orang kafir pula, kita ni orang mukmin, orang beriman dengan Allah ni, kemudian orang kafir ingkar tu, dari segi tu memanglah orang beriman lebih baik. Tak nak lagi dah tu. Tapi kata-kata ahli tasawuf ni, jangan kita rasa lebih baik dari sesiapa pun ni, dalam kisah macam ni dari angle lain, sudut lain, sudut mana? Iaitu kita ni, kalau kita tengok dari segi kita sekarang beriman lah, tapi kita boleh jamin bahawa iman kita ini akan jadi kekal molek ke atau macam mana? Kalau kita rasa, contohnya kita hidup di Malaysia ni, kenapa orang ni dia kita ada master ataupun ada PhD, memang pada adat ni kita akan rasa kita pandai pada dia. Tapi dalam sudut lain, kalau dalam kita kata dari segi Allah ni, kita tak tahu. Tapi dunia ni daripada adat pada waktu tu okeylah, sudut tu sama juga perkara macam ni. Pada waktu semasa tu, kalau kita orang mukmin banding orang kafir, memang baik orang mukmin lah. Tak ada orang kata orang mukmin lebih buruk daripada orang kafir pula, semasanya tu. Tapi kata-kata ahli tasawuf ni, bila kata jangan kita rasa lebih baik dari sesiapa tu, dari angle-angle tertentu, dari sudut-sudut tertentu terpakai. Contoh macam mana? Banding kita dengan orang kafir tadi tu, dari segi kemungkinan bahawa kita, dari segi kemungkinan, ada kemungkinan manusia yang beriman akhir sekali dicabut iman. Ada kemungkinan tu. Orang kafir pula ada kemungkinan dia dapat hidayah jadi muslim pula. Jadi dari segitulah kita jangan rasa kita lebih baik dari sesiapa pun. Tapi dalam penilaian semasa, pada waktu beriman dengan hal ni, waktu tidak berimannya, memang hal ni lah lebih baik. Itu maksud. Sama juga dengan binatang. Sudah dijelaskan. Takkanlah kita nak kata manusia lebih hina dari binatang pula. Secara pada waktu semasanya sudah tentulah manusia. Tapi dari sudut tertentu, ada bahagian binatang tu lebih baik dari kita. Dari segi mana? Kita ni manusia akan mati, akan dihisap. Tak tentu lagi kita straight masuk syurga. Kena molek, kena neraka dulu. Binatang ni dia mati, tak ada hal langsung dah cerita dia tu. Dari segi tu memang baik dia lah daripada kita. Dari segi tu. Jadi bila ahli tasawuf berkata demikian, berarti kena tafsir. Kena tafsir dan kena hurai.
Bahawa bila mereka menganjurkan bahawa jangan merasa diri lebih baik dari sesiapa pun, itu pada secara umumnya. Dan kalau hal-hal tertentu tadi itu dari sudut-sudut tertentunya. Itu. Dan ini sudah seperti yang saya sebut tadi, sudah dijelaskan pada fasa yang dululah. Pada ketika dia membahaskan tentang masalah takabur ni, maka sama juga kalau kita buat bandingkan hal keduniaan. Kita ada master, ada PhD, untuk SPM je. Kalau kita ukur dari segi taraf pendidikan, memang tinggi PhD dengan tinggi master dengan PhD lah pada SPM. Tapi dari segi yang lain, tak tentu lagi. Kena-kena molek, PhD ni biasa dari segi rupang, SPM ni kaya-raya kena-kena molek. Si pandai lagi kena-kena molek. Sudut tertentu. Sama jugalah. Tapi kalau kita banding dari segi pendidikan, stopwatch tu memang baik, lebih baik mestilah. Itu maksudnya. Jadi tarekat kami, kata Syekh Muhammad As-Saman, asalnya adalah tawadhu. Sebenarnya bukan saja tarekat ni, semua tarekat lain. Bahawa prinsip mereka itu adalah bersikap tawadhu. Sebab tu ahli tasawuf yang betul-betul mencapai menghayati tasawufnya tu dia ni kalau orang kata uduh-uduh atas pribadi dia, dia kata apa? Kalau orang kata uduh-uduh atas pribadi dia, ni apa ni, begitulah kritikan pribadi, mereka tak akan jawab. Tapi kalau yang dikritik itu tentang ilmu, tentang perjalanan tarekat ilmu, ni dia akan jawab, dia akan jelaskan. Tapi kalau kritik pribadi, mu bodoh ke, mu tak tahu kala ke, mu jahil ke, tu dah apa? Tak kisah. Tu kalau orang berjalan dalam tasawuf sungguh, tidak kisah tu. Tapi kalau dia kritik amalan ni salah, amal tak kena, ni jaga. Ni atas dasar ilmu akan dijawab. Itu sikap. Itu memang sebab tu kita nak tengok ke ahli tasawuf ni, jangan tengok atas kitab yang mengaji tu. Jangan tengok atas kitab yang mengaji untuk guru tu lah, mengaji untuk guru ni lah, mengaji kitab tu lah, mengaji kitab ni. Jangan ukur kot tu. Jangan ukur kot tu. Jangan tengok dia pakai serban benda-benda lah, belilik pasal mana lah. Jangan ukur pasal tu. Murid dia ramai mana lah, ramai lah, ataupun beginilah. Jangan ukur. Tasawuf ni, ilmu ni ilmu ukuran dia adalah pada ehwal diri orang tu. Mungkin orang ni duk mengaji kita tu, mengaji kita ni, mengaji tu guru tu, mengaji tu guru ni. Tu dah tentu lagi. Tapi nak tahu bahawa dia ni perjalanan tasawuf tu dah betul, tengok atas ehwal diri dia. Cakapan dia, bagi pendah orang gedok, pandang rendah orang, akak diri, sombong diri, ada dok. Atas diri pribadi dia, amalan dia tu soleh, dah soleh, akhlak dia macam mana, layanannya terhadap orang, hubungan dia dengan orang macam mana, amalan-amalan soleh dia tu hati-hati khusyuk atau tidak, keyakinan hati itu timbul. Salah satu daripada elemen-elemen yang ada dalam tasawuf ini tawadhu ni. Tawadhu ni, ahli tasawuf ni tidak akan rendah orang. Tidak akan pernah. Sekalipun dia tengok kawan tu jahil daripada dia, sekalipun dia tengok kawan tu kurang amal banding dengan dia, tidak akan pernah. Kerana apa? Sebab dia sedar diri, dia tahu hakikat bahawa kita ni pun dapat buat amal, dapat kebaikan. Mari mana semua tu? Gerak daripada Allah, kurnia Allah. Dia sedar benda tu. Sebab tu dia tak akan pandang rendah kat orang, tak akan pandang remeh kat orang, tak akan perkecilkan orang. Secara pribadi tak akan. Kenapa? Kerana dia sedar. Sebab apa? Intibati tasawuf antaranya tawadhu. Sebab tu kata Syekh Muhammad As-Saman ni, bahawa tarekat kami ni adalah tawadhu, merendah diri. Tak mengangkat diri, tak menyombongkan diri, tidak merasa bangga diri. Benda-benda macam ni kadang-kadang benda-benda macam ni kita boleh tengok pada percakapan, boleh tengok pada perbuatan kadang-kadang. Tapi kalau ahli tasawuf ni, kita tak akan nampak unsur-unsur dia menyombongkan diri, rendah ke orang, bodoh ke orang, atas percakapan dia, atas tindakan dan perbuatan dia.
Merendahkan diri, yakni tawadhu. Itu kata Syekh Muhammad As-Saman, tarekat kami adalah tawadhu. Dan pecah hati. Benda pula pecah hati ni. Pecah hati ni yakni hati tu hidup. Diutamakan sebagai pecah hati itu, hati yang keras tu pecah. Sehingga jadi lembut, jadi khusyuk, mudah terkesan, mudah ingat, hadir hati. Ingat kepada Allah, ingat kepada kekuasaan Allah. Semua tu pecah hati ni, iaitu kekerasan hati yang keras tu jadi lembut sehingga timbullah sifat-sifat baik. Puncanya hati ni yang keras jadi lembut ni kerana ingat kepada Allah, ingatan yang menembus sampai ke dalam rasa. Ingat kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, banyak beri nikmat, banyak sangat nikmat kiri kanan teringat sedori. Lalu banyaklah dia melaksanakan perintahnya, syukurnya kepada Allah kerana dia sedar Allah lebih banyak nikmat ke dia. Jadi kita nak keras sikit ni bukan tak ada nikmat tu, ada. Kadang-kadang banyak daripada dia lagi. Tapi kita tak berasa, tak mari. Kadang-kadang molek berasa tak cukup semua. Ada dah ni tak cukup lagi. Tu hati bedah kita keras sikit. Hati bedah kita. Orang dulu panggil perut bedah. Perut bedah keras sikit. Jadi bukan tak ada ni banyak. Orang lain nak makan payah. Kita bukan nak makan payah, nak pilih orang mana sedap sekali. Pilih yang sedap sekali. Orang lain antara ada ke tak ada, kena ada ke tak ada. Tapi kita tidak terasa sebab apa? Perut bedah kita keras ni lah. Tak terasa banyak nikmat. Tak mari ingatan. Sebab kerana ingatan tadi tu, ingat tu panggil zikir. Zikir dia tu menembus, ingat dia kepada Allah yang mengunia tu, menyentuh hati dia, terasa, teringat dia Allah banyak nikmat. Itu tasawuf. Itu kita rasa pelik. Orang mengajar kita tasawuf tiba-tiba melarang orang berzikir, ni pelik lah. Kerana kunci dia situ, kunci duduk situ. Yang menjadikan orang khusyuk, tawaduk, kan ingat hati dia tu, ingat kepada Allah. Tapi itu kita pelik. Orang mengajar kita tasawuf ni, kita tinggal dulu benda tu biar tu sunat, baca kot tu pula. Masya Allah. Padahal tu intibati dia yang menjadikan orang khusyuk, orang sikap tawaduk, hilang takabur dia tu, semua kunci dia pada zikir, ingatan tu. Bukan atas sebutan tu sebahagian je, tapi ingatan hatinya kepada Allah. Kenapa dia jadi tawaduk? Kerana dia sedar, ingat bahawa dirinya dia tak ada apa-apa. Ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Cipta dia, yang menentukan, mengurniakan itu dan ini, dan dia ni tak ada apa-apa milik. Pemilikan semuanya milik Allah. Dia ingat hakikat-hakikat tauhid, itulah yang menjadikan hatinya tawaduk. Kenapa dia jadi syukur? Kerana dia ingat, dia hatinya teringat bahawa dia ni telah dikurniakan Allah dan nikmat yang sangat banyak. Sedar, ingatan yang membawa kepada tahap sedar. Dalam tasawuf ni orang panggil ihsan. Ihsan. Kita heran ada orang kata ihsan ni untuk aulia. Aulia mana ihsan ni? Pakaian setiap orang. Ihsan ni banyak martabat lah. Memang sebahagiannya tu untuk martabat yang tinggi tu, yang disebut sebagai musyahadah dan sebagainya tu, yang membawa kepada ihwal ghaibah dan fana, itu memang aulia lah. Tapi ihsan baik kat bawah ni, itu juga sebahagian daripada ihsan. Kita ingat kita ni telah dinikmatkan Allah. Kemudian bila berlaku sesuatu, teringat kita kepada Allah yang mentakdir. Kita ni telah ditakdirkan Allah, telah berlaku perjalanan takdir kita ni. Mari ingatan tu. Ingatan yang membawa kita paling kurang jadi sombong. Cuba nak tahan lah. Cubalah bertahan sombong ke mana-mana pun. Kan dia tahu ini takdir Allah ke atas dirimu. Berjalan takdir Allah atas dirimu itu. Paling kurang. Kemudian kalau gagah lagi keyakinan, kuat lagi ingatan kehadiran itu, mari redha pula, tak apalah. Banyak hikmah lain lagi, banyak kelebihan lagi. Maksud Ustaz kata dia ada seorang yang waktu kita pergi zikir tu, malam zikir tu, berkemungkinan besar ni, pada pandangan saya lah. Cara orang zikir tu, mana tak Allah, tidak ada daripada dalaman, maknanya itu. Ya. Kalau aspek tu tak ada masalah lah. Dia gitu masuk
Ya, tapi kita tengok dok gitu juga. Ada setengah tu je. Setengah tu je dilarang terus orang nak belajar jemur zikir. Dilarang terus. Dilarangnya. Macam-macam lah alasan begitulah, beginilah. Itu macam-macam lah. Tapi pokok bakalnya, kesimpulan mudahnya, zikir ni bukan benda yang disenangi lah. Kalau ada orang yang tidak senang dengan cara berzikir itu hal lain. Hal lain. Tetapi kalau dia meneliti dengan baik, sebenarnya hakikat sebenarnya apa-apa zikir pun ujungnya satu je, untuk ingatkan hati kepada Allah. Ingat kenapa manusia boleh jadi mari kadang-kadang tadi tu syukurnya, khusyuk hatinya. Kenapa dia mari khusyuk dalam sembahyang? Kerana dia teringat bahawa aku ni sedang menghadap kepada Allah. Dan ingatan dia tu menembus ke dalam hati dia tu. Sebab tu dia rasa aku ni, dia rasa dalam ada rasa dalam sembahyang dia tu. Aku menghadapkan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah yang mencipta diri aku, yang mentadbir aku ni, yang menguruskan aku ni, yang memberi rezeki kepada aku. Ingatan tu mari. Itu yang zikir. Ingatan tu mari. Jadi menurut ahli tasawuf, nak mari gitu tu, maka perlulah biasa dengan amalan zikir tu. Baru dia mari. Macam kita kalau orang nak jadi mahir silat jugalah, tidak mari sama sehari. Tok Guru ajar hari ni pandai jadi tok dekah lalu. Bukan macam tu. Berbulan-bulan duk berlatih. Nak suruh mahir satu-satu buah tu. Buah mengelah ke, buah mengelok ke, dia dah ajar hari ni pandai lalu. Kalau pandai lalu ramai jadi tok dekah. Mengaji, berlatih lelah dah. Berlatih. Baru jadi pakar, baru jadi pandai. Baru jadi, dah pandai tak apalah. Sama zikir pun serupa. Zikir pun serupa. Itu sangat canggung lah bila orang mengaji kitab tasawuf, mengajar kitab tasawuf, zikir ni dipandang sebelah mata. Ini berlawan dengan betul ahli tasawuf. Saya kata gitu tu bukan ada dasar apa. Kalau nak tengok dari segi dalil, banyak berlambak lah. Cukup saya ambil kalam ahli tasawuf sini pun akan ada lagi ni, akan disebut oleh Tok Syekh ni. Tentang kedudukan zikir dalam tasawuf ni. Dia seumpama ibarat nunggu. Nak menghayati tasawuf ni, salah satu nunggu kasar dia tu, selain daripada ilmu tentang ketauhidan, tentang fiqh ni, zikir alat dia tu. Nak menghayati. Kerana manusia menghayati agamanya atas jalan ingat dia tu. Ingatan yang menembus ke dalam rasa dia, membawa kepada tadilah, dalam bab nikmat dia akan jadi syukur, dalam bab perketentuan dia akan jadi sober ataupun redha, dalam bab-bab lain. Semua tu berpunca daripada ingatan dia kepada Allah. Jadi itu yang kita nak lebih dalam sini. Kata yang dimaksudkan pecah hati tadi tu, yang dikatakan oleh Syamsul Samad ni, pecah hati ni, iaitu ibarat hati keras tadi tu lupa. Nyakit besar hati kita ni ghaflah. Ada dua nyakit besar. Satu jahil, satu ghaflah. Ni dua nyakit. Kajilah, bukalah kitab tasawuf mana-mana pun. Kitab besar ke, kitab kecil ke, tingkat tinggi, rendah ke. Nyakit besarnya dua ni. Hak lain cabang. Satunya jahil, yang kedua ghaflah, lupa. Dua nyakit ni, nak buang jahil tu dianggap biasanya baliknya lebih mudah berbanding nak buang ghaflah. Lebih mudah. Jahil ni tak tahulah, tak tahu. Kena mengaji, kena belajar menurut kadar-kadar yang cukup. Kadar-kadar yang cukup, yang memadai. Kemudian ghaflah ni nak mengingatkan hati terhadap ilmu-ilmu yang sudah dimiliki itu. Ilmu kita yang kita belajar usuluddin, Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu maha kuasa, maha berkehendak menentukan segala kejadian, maha mengetahui segala-galanya. Ilmu tu sudah kita ada, asas basic. Bahkan ilmu tu setengah ulama kata taraf ni taraf daruri. Maksudnya ilmu sudah sedia ada dalam diri manusia, tahu Allah Ta'ala Tuhan ni maha kuasa. Cuma perincian je sikit. Tuhan ni mesti maha mengetahui. Cuma penghuraian perincian tu lebih kena hurai sikit. Tapi keyakinan adanya Tuhan, bila dia ada, dia maha kuasa, maha mengetahui, sebahagiannya itu adalah ilmu yang tarafnya daruri.
Daruri ni nak kabarnya tidak yang ngaji banyak bab tu. Tak yang ngaji banyak memadai. Cuma hak payahnya tu huraian kita. Kadang-kadang kita tu payah. Hak nak khabar tu tak payah kadang-kadang. Kita payah. Kita tu sesungguh tu payah. Memanglah ulama nak tulis kitab, tidakkan nak tulis barang. Dia kena tulislah dengan sistem penulisan. Maka sistem penulisan tu kadang-kadang perlu kepada alat ilmu nahmunya, tentang tertib dan sebagainya. Itu banyak perkara, istilahnya banyak perkara digunakan untuk menulis kitab. Hak tu hak bahagian payahnya. Contoh saya nak khabar. Contoh antara hak nak dengan hak nak khabar, dua benda berbeza. Yang menjadi keperluan kita ni kena yakin Allah Ta'ala tu ada. Kena yakin ada. Dan konsep ada ni, benda tak perlu hurai panjang. Ada lah, orang yang tak ada tahulah ada tu. Dari segi makna ada tu, ada lah, orang tak ada. Maksudnya orang tak mengaji pun dia tahu makna ada tu. Kerana itu bahasa asal, basic bahasa. Cuma kalau mengaji kitab Usuluddin, dia hurai panjang lah. Wujud ni makna apa benda. Wujud ni istilah macam-macam lah. Istilah cabang-cabang pecahan dia tu. Antara wujud dengan zat sama ke tak? Zat dengan wujud benda yang sama ke benda yang berlainan? Pening dah situ. Pening dah gitu. Pening dah. Huraian. Jadi hak payah tu huraian kitab. Tapi dia nak salah ke ulama dulu, memang itu keperluan penulisan kitab. Nak tulis kitab ni kena ada standard dia. Cuma antara keperluan orang ramai dengan keperluan pengajian kitab dua benda yang berbeza. Orang ramai ni orang awam, dia perlu tahu perkara tu. Perlu tahu perkara itu. Ada pun orang yang nak menadah ni, dia nak tahu lebih mendalam, atau ada kemungkinan dia nak ajar orang pula lagi. Tu jadi menadah ngaji kitab. Tapi bila kita samakan semua orang dengan kitab dengan orang ramai, tu jadi pening orang apa? Kamu tasih, kamu pasih, kamu apa sudah tak faham? Apa sudah tak faham? Tak mula ragu, akidahku tak betul lah, inilah tak faham. Hak tak fahamnya kamu tasih, kamu pasih. Tak ingat apa sudah dah. Otak ngaji umur nak beceng belaka. Kadang-kadang tak ingat dah. Kamu tasih, kamu pasih benda. Waktu balik kali-kali kamu tasih, kamu pasih pening dah situ. Itu istilah. Tapi maksud yang nak beritahu tu apa benda? Nak beritahu tentang keesaan Allah. Bahawa Ta'ala ni esa, tidak ada Tuhan yang kedua. Tuhan tu pula, dia tak ada bahagian tu bahagian ni. Cukuplah tu. Tapi bila sebut mutasir ni, orang ramai dah faham. Pening balik. Itu nak khabar bahawa itu adalah pengajian kitab. Adapun keperluan orang tidak seperti itu. Kalau orang tu dia memang nak mengaji, nak jadi alim, tak apa. Sebab tu kita mengajar, orang yang mengajar kitab ni kena tengok macam mana orang yang dengar. Kalau orang yang dengar tu memang dia merupakan kelompok-kelompok asatizah, orang nak jadi guru, orang nak ajar orang, waktu kena hurah suti-suti. Sebab dia nak ajar orang pula lagi. Tapi kalau kita tahu orang ramai ni mari dengar, dia nak faham saja, kita ambil poin sudahlah. Ambil isi kasar je. Hurah sikit. Cukup dah untuk orang ramai. Jadi kena tengok. Jadi kita hari ni kita banyak ke arah tu. Banyak ke arah orang nak tahu. Jadi kita ni sebagai sandaran lah. Kita baca, kita hurailah sikit-sikit. Tapi kita tak fokus, tak tuju sangat kepada gaya bahasa dia tu, error dia, tak tuju situ. Sebab apa kita nak poin orang ramai ni tahu, benda orang nak tahu. Tapi kalau depan kita ni guru nak mengajar kita ni, dia nak mengajar orang pula, kita ngaji cakap pasal yang lain lah. Tapi kalau mengaji pasal tu, ramai orang tidur pula. Tidur pula ramai lagi. Jadi kita kena tengok. Jadi balik kita kepada asal. Balik kita kepada asal ni, bahawa tarekat kami, kata Syekh Abdul Samad Palembang, berkata Syekh Muhammad As-Samad ni, iaitu tawadhu dan pecah hati. Pecah hati ni nak kabarnya hati yang mula
terbuang kelalaian dia tu, mula ingat, mula hadir. Itu dasar dia. Baik, pecah hati, tiada takabur. Yang ni tiada takabur. Dia rendah diri, dia sedar diri, dia ingat diri dia macam mana, sehingga terbuanglah sifat takabur tu. Itu asal tarekat kami, kata Syekh Muhammad As-Saman. Dan jikalau tiada bahawa bagi ahli Madinah itu perkataan yang mencela dengan dia atas tengah daripada mereka, atas tengah daripada murid, atas tengah daripada murid kami, nescaya aku tinggalkan mereka itu berjalan di dalam pekan. Jadi sekiranya aku tak bimbang timbul fitnah, orang akan kata bukan-bukan, mulut orang ni tak kira mereka boleh kata macam-macam. Jadi kena jaga juga. Dari segi siasat syarak ni, sekalipun kita buat tu molek, tapi kalau boleh mengundang kata-kata uduh tu, kena ngelok juga. Contohnya macam mana? Depan orang ramai, anak puang kita salam. Anak puang kita tak ada masalah lah. Tapi sekiranya kita mendapati mungkin orang tengok tu, orang pandang macam-macam cerita, salam puang lah, gini lah, padahal anak kita ataupun bini kita, tak kira lah. Tapi oleh kerana terbuka boleh mengundang fitnah, tutup. Padahal bukan salah benda tu, tak salah, tutup. Sama juga macam bulan Ramadan, kalau kita ni tengah sakit, uzur, kena makan ubat dan sebagainya, ataupun tengah musafir, diharuskan untuk berbuka, buatlah senyap-senyap. Maksudnya kalau kita makan depan orang pun tak salah, memang kita boleh buat gitu. Tapi kalau depan orang ramai, orang tengok cerita macam-macam, bawa fitnah macam-macam, jadi buruk lagi cerita tu. Kena tutup. Tutup. Ada usaha. Tapi sesetengah ahli tasawuf ni kadang-kadang dia ada PA tu, tapi orang ni bukan untuk umum lah, untuk kelompok tertentu. Dia buat tu pun ada asas, ada tujuan, dan itu bukan untuk panduan orang ramai lah. Tapi dia ada tujuan dia lah, dia ada sebab yang dilihat lebih besar lagi. Contohnya macam mana? Saya nak cerita sajalah, perlu cerita waktu tu, cerita teringat atas situ tu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni orang kenal belaka dia. Dia ulama besar. Bukan saja ulama, tapi awliya. Orang iktiraf dari segi kealiman dia, dan juga dari segi tasawuf dan kesufian dia tu. Penjagaan syariahnya, hakikat yang pencapaian hakikatnya tu, waktu orang tak bersoal. Adalah orang besar tu tak nak lari, setiap orang ni ada pro dan kontra. Tapi satu hari tu, masa tu dia sedang dia berada pada peringkat kemasyhuran, dia lah orang kenal, mata-kata. Nama Syekh Abu Yazid ni terkenal di mana-mana. Jadi satu hari tu dia nak bermusafir ke satu tempat, dia nak pergi ke satu tempat lah. Jadi, dan dia dapat berita ramai orang tunggu dia. Kerana dapat tersebar berita ni orang wali besar nak mari tempat ni. Wali besar nak mari. Jadi masyarakat ni bila tahu orang soleh ni, awliya yang soleh nak mari ni, masing-masing sambut lah, tunggu. Jadi Syekh Abu Yazid ni bila dapat berita gitu, dan dia pun sedang musafir, bila disapa ke tempat tu, itu berlaku dalam bulan Ramadan. Dia makan tak setarang depan orang ramai. Nak kata apa? Dia makan tak setarang. Dia makan. Jadi orang ramai tunggu dia ni, tengok dia makan bulan Ramadan, lari. Dia kata, Tok Wali guana gini. Sebab tu nak kewalian ni satu rahsia. Payah kita nak ukur orang. Tengok ragam sikit-sikit boleh buat pedoman lah. Tapi nak ukur tempat payah. Nak tahu orang ni makan apa bukan benda mudah. Tapi adalah tanda-tanda yang boleh jadi pedoman. Tapi Syekh Abu Yazid ni makan depan orang ramai, orang tunggu dia tu mau lari. Dia kata, wali guna gini main dok puasa. Wali guna main dok puasa. Jadi Abu Yazid bila dengar orang temu lari, orang kata gitu, dia syukur alhamdulillah. Sebab apa? Kerana fitnah bila orang sanjung ni kadang-kadang mari termakan kat kita ni.
hak tu lebih penuh lagi menurut Abu Yazid, menurut dia. Sebab tu dia kata tak apa, jadi orang tak sanjung, alhamdulillah. Dia selamat dari penyakit kena sanjung, kena tenang yang dia bimbang mengganggu. Itu dia tujuannya. Tapi jangan buat macam tu lah. Tapi nak covernya gini. Jadi kini serupa sini. Kata Syekh Abdul Samad, Syekh Muhammad Samad ni, kalau tidak kerana aku bimbang orang akan kata bukan kerana murid aku ni. Takut orang kata apa ni, orang akan kata macam-macam kerana murid aku ni. Maka kata dia, atas setengah daripada murid kami, nescaya aku tinggalkan mereka itu berjalan di dalam pekan negeri Madinah itu, padahal memakai atas tubuh mereka itu akan pakaian yang sangat kasar seperti karung. Yang ni kalaulah tidak kerana aku takut orang kata, orang cerca, orang kata bukan-bukan ni ke dia ni, kalau tidak kerana aku nak tutup benda tu, nanti aku akan suruh dia ni, aku lock dia berjalan dalam kampung, dalam bandar tu dengan pakaian, orang kita tengok pakaian orang panggil pakaian hak lusuh, hak kotor, ataupun pakaian hak copak-camping ni. Pakaian kata orang pandang, kalau orang ramai tengok separuh gila lah. Tapi kalaulah nak kabarnya, Syekh Muhammad Samad ni nak kabar tarekat aku ni berasakan perasaan tawaduk, rendah hati, tak ada takabur. Cuma kata Syekh ni, aku kalau tidak kerana aku bimbang orang kata bukan jadi fitnah ni, aku suruh murid-murid aku ni jalan dalam bandar, jalan dalam pasar apa-apa, pakai copak-camping hak anggap separuh gila tu. Separuh gila. Tapi dibimbang takut orang kata macam-macam, jadi fitnah lain pula. Lepas tu aku dah buat, suruh pakai biasa. Nak kabarnya bahawa memang perjalanan kami ni suka dan kadang-kadang merendah diri seperti itu. Pakaian yang sangat kasar. Seperti karung, dan telah aku keluarkan kasih akan dunia itu daripada hati mereka itu. Maksudnya aku telah keluarkan dengan sistem riadah, dengan amalan dan sebagainya, sudah tercabut daripada dalam hati mereka itu perasaan kasih kepada dunia. Maksudnya, tapi saya nampak terjemahan di sini ni agak agak lain sikit. Mungkin ada kesilapan sikit. Saya rasa terjemahan yang lebih betulnya begini. Ni perkataan gini. Baik, terjemahan menurut saya lah, wallahu alam. Sebab saya tengok dengan apa yang terima tu macam kurang sikit, mungkin ada kesilapan. Mungkin ada kesilapan catat dan sebagainya. Baik. Makna yang lebih tepat menurut saya di sini, kata Syekh Muhammad Samad, kalaulah tidak kerana aku takut orang akan kata macam-macam kerana murid aku ni, nescaya aku suruh dia ni berjalan dalam pasar pakai pakaian hak molek, pakaian comel. Padahal orang ramai akan kata lah, oleh tasawuf mana gini pakai comel. Pakai kita panggil dia pakai janguk. Pakai janguk ni. Tasawuf mana gini. Nak kabarnya, aku akan suruh dia pakai pakaian comel, tapi dalam masa yang sama aku telah melatih dia ni sehingga sampai ke tahap Allah Ta'ala telah buang dari dalam hati mereka ni kasih gilakan ke dunia. Maksudnya hati mereka ni insya-Allah sudah dibersihkan daripada gila dunia, lalu sehingga menjadi tawaduk dan sebagainya, tapi secara penampilan zahir ni memakai pakaian-pakaian yang baik-baik, yang comel-comel. Tapi oleh kerana aku takut orang akan kata macam-macam lagi, maka aku dah buat gitulah. Aku dah suruh gitu. Jadi kesimpulan mudahnya, Syekh Abdul Samad nak beritahu bahawa asas perjalanan tarekatku ini adalah merasa rendah diri, tawaduk, tidak sombong. Dan ini bukan saja asas perjalanan tarekat Syekh Muhammad Samad, tapi itulah merupakan perjalanan tarekat-tarekat lain yang ada dalam Islam.
Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, dapat setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilek sama-sama. Betul. Lepas tu ada seorang ni, orang panggil Tuan Syed kan, Ya, kata super je. dia abah mati, dah mampu faham. Ya. Lepas tu, awak ingat macam tu juga? Ya. Saya tanya aku, Ya. Tanya pattern tu dulu. saya tak kita pernah jelas sama-sama. Pergi dulu pun kata. Ya. Pergi dulu pun. Ya. Boleh. Ya. Tak. Dan